Bersama saya Aida Nayan dalam rentasan berita edisi 832. Antara paparan utama. Bila Parlimen akan bersidang? Kisah ikan bilis, ikan selayang dan ikan jerung di Terengganu. Duta khas ke Timur Tengah sibuk menyerang media. Ekonomi negara perlu segera diselamatkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Setelah berpanas dan berhujan membantu ahli politik berkempen, membayar tambang mahal untuk pulang mengundi, mengambil cuti kerja dan pelbagai lagi pengorbanan rakyat, mereka mahu golongan yang angkuh membawa gelaran yang berhormat itu beraksi di Parlimen. Itu yang rakyat mahu, bukan mendambakan anugerah pangkat Datuk Seri sedangkan kerja hampir. Persoalan ini turut dibangkitkan oleh Naib Presiden Amanah Datuk Mahfuz Omar yang juga Ahli Parlimen Pokok Sena. Beliau menyarankan Tan Sri Muhyiddin Yassin menghadap Yang di-Pertuan Agong untuk mengemukakan cadangan agar Parlimen dapat bersidang pada Mac dan April tahun ini. Apa alasan Mahfuz? Semua MP akan disuntik vaksin. Sidang Parlimen digantung sebab COVID-19. Suntik vaksin untuk cegah jangkitan. Jadi, PM109 sudah boleh menghadap Agong untuk kemukakan tarikh cadangan sidang Parlimen agar diadakan pada Mac dan April 2021, katanya dalam satu hantaran Facebook. PM109 merujuk kepada Muhyiddin yang didakwa hanya memiliki 109 sokongan ahli Parlimen. Mahfuz berkata demikian sebagai mengulas kenyataan Muhyiddin bahawa semua ahli Parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri termasuk golongan pertama yang akan menerima vaksin COVID-19. Mahfuz agaknya buat-buat lupa Muhyiddin takut mengadakan sidang Parlimen walaupun secara maya. Ini kan pula secara berdepan. Lebih-lebih lagi, tular pula kenyataan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang mendedahkan bahawa pembentukan Kerajaan Perikatan Nasional hanyalah berdasarkan jumlah majoriti satu undi sahaja. Menurut beliau, Ahli Parlimen Gua Musang, Tan Sri Tengku Razali Hamzah tidak pernah menandatangani sebarang akut janji untuk memberikan sokongan kepada Perdana Menteri sekarang. Beliau berkata demikian menerusi satu wawancara hati ke hati bersama Presiden UMNO yang disiarkan di Malaysia Post pada Ahad. Suka Jom Channel memetik semula kata-kata timbalan Speaker Dewan Rakyat Datuk Seri Azalina Osman Said dalam surat yang dihantar kepada Peguam Negara Tan Sri Idris Harun dan salinan kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Taqiyuddin Hassan dan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Azhar Azizan Harun. Dalam suratnya, beliau memohon Peguam Negara mempertimbangkan penggantungan jemaah menteri dan hanya kementerian relevan sahaja perlu berada dalam Kabinet Darurat Khas. Perkara 43/3 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa jemaah menteri hendaklah bertanggungjawab secara bersama kepada Parlimen. Saya tekankan di sini bahawa pertanggungjawaban menteri adalah mustahak dalam sistem berparlimen oleh sebab ia memastikan accountability kerajaan kepada Parlimen dan secara langsung atau tidak langsung kepada pengundi, katanya. Azalina juga mengikatkan Peguam Negara bahawa hampir semua negara lain termasuk yang mempunyai kadar kes jangkitan COVID-19 lebih tinggi dari Malaysia tidak menggantung Parlimen. Sebaliknya, negara seperti United Kingdom melaksanakan pengubahsuaian teknikal dan prosedur supaya persidangan Parlimen dapat dijalankan dengan selamat dan berkesan. Ahli Parlimen dan Ahli Dewan Undangan Negeri adalah warga negara gerombolan kenamaan yang harus diutamakan dalam penerimaan vaksin COVID-19. Tetapi keutamaan Muhyiddin setakat itu sahaja dan bukan untuk mengadakan sidang Parlimen.
Maka 70 orang menteri dan timbalan menteri serta 3 orang duta khas Perdana Menteri terus-menerus makan gaji buta dengan penggantungan parlimen tanpa adanya ruang untuk mempertanggungjawabkan mereka. Slogan Islam Memimpin Perpaduan pula kekal sebagai slogan yang memalukan agama bersama ghanimah yang dikumpul. Sekali lagi, undang-undang berbagai darjat berlaku. Kali ini di negeri yang dikuasai PAS iaitu Terengganu. Pengerusi Pakatan Harapan Negeri Terengganu, Datuk Raja Kamarul Bahrin Shah membangkitkan mengenai kes pendakwaan terhadap Exco Kerajaan Negeri Terengganu, Dr. Alias Razak yang tidak menyerahkan simpanan penyata tahunan 2018 syarikat Kelana Jaya Medical Center KJMC. Alias merupakan pengarah KJMC Sendirian Berhad didakwa mengikut Seksyen 68-1 Akta Syarikat 2016-Akta 777. Syarikat KJMC adalah sebuah anak syarikat di bawah TDM Berhad iaitu sebuah syarikat utama Kerajaan Negeri Terengganu. Apa yang menjadi persoalan bukan sosok Exco berkenaan tetapi lebih kepada keadilan dalam pendakwaan. Raja Kamarul berkata sejak tahun lepas beliau telah meminta penjelasan terhadap berita yang bertiup kencang TDM Berhad, sebuah syarikat tersenarai di Bursa Saham Malaysia yang tidak mengemukakan penyata tahunan untuk 3 tahun berturut-turut bagi tahun 2018, 2019 dan 2020. Menurut beliau, sehingga hari ini, Kerajaan Negeri Terengganu sama ada melalui Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mohtar mahupun pengerusi TDM Raja Idris Raja Kamaruddin tidak menafikan atau mengesahkan hal tersebut. Saya anggap perkara ini amat aneh kerana tiada respon atas isu ini boleh memberikan implikasi berat kepada reputasi syarikat tersenarai di Bursa Saham. Lebih aneh lagi apabila tindakan undang-undang telah diambil ke atas syarikat Kelana Jaya Medical Center milik TDM yang tidak mengemukakan 1 tahun penyata tahunan iaitu tahun 2018 ujarnya. Sedangkan dakwa Raja Kamarul, syarikat induk TDM yang jauh lebih besar dengan aset melebihi 1 bilion ringgit Malaysia telah melanggar peraturan selama 3 tahun berturut-turut tidak dikenakan apa-apa tindakan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Adakah wujud campur tangan dari pihak politik atasan yang menghalang SSM mengenakan tindakan ke atas TDM kerana Menteri Besar Terengganu adalah pengerusi Terengganu Inc., pemegang saham terbesar TDM? Kerajaan negeri dan TDM telah membisu lebih setahun isu ini. Rakyat percaya SSM cuba menjalankan tugas secara profesional. Ingin bertanya, adakah SSM telah mengambil tindakan yang sepatutnya dan bagaimana hasil tindakannya? Soal beliau. Beliau percaya selepas berita tindakan SSM ke atas anak syarikat TDM Kelana Jaya Medical Center, semua pemegang saham TDM bimbang serta risau dan ingin tahu pula situasi TDM. Adakah apa yang berlaku ini contoh nasib malang di antara 3 darjat? Soal Raja Kamarul. Beliau membandingkan kes seorang anak muda rider penghantar makanan Foodpanda yang sedang bekerja di saman RM1,000 Malaysia setiap seorang kerana berhenti makan di tepi jalan. Tetapi Menteri Penuh yang menjamu selera bersama ramai orang tidak disaman walau 1 sen pun. Rupa-rupanya dalam lautan politik hari ini ada beberapa kategori jenis ikan. Ada di antara mereka ikan bilis dan jerung. Ada pula ikan selayang yang tidak sekebal dan memiliki imuniti setinggi menteri biasa atau menteri besar. Rakyat Marhain bukan mengharap untuk kekebalan tetapi hanya keadilan dari Abah untuk anak-anak makcik Kiah yang bekerja di tengah-tengah panas seperti rider menghantar makanan kepada kita yang berkurung di rumah, sindir Raja Kamarul. Jom Channel bersetuju dengan Raja Kamarul bahawa tadbir urus baik atau good governance mesti wujud dalam syarikat milik awan seperti TDM yang memiliki aset berbilion ringgit. Bukan hanya TDM tetapi semua GLC yang telah dijadikan ghanimah dalam Scheme of Things Kerajaan Tebuk Atap Perikatan Nasional sehingga ada profesional yang ditamatkan perkhidmatannya dan diganti dengan ahli politik yang tidak akan tahu kebolehannya dalam pengurusan korporat. Inilah akibatnya apabila kera mengambang hanya mendambakan buah yang ranum tetapi tidak tahu berusaha untuk menanam pohonnya.
Semakin banyak negara Arab mengiktiraf kedaulatan Israel yang dibina di atas rampasan tanah-tanah rakyat Palestin dengan menghalau penduduk asalnya. Negara-negara monarki seperti UAE, Arab Saudi, Bahrain, Morocco, Jordan dan negara-negara yang lain termasuk Mesir mengiktiraf kewujudan Israel. Bahkan intelijensia Israel bekerjasama dengan Amerika Syarikat dan negara-negara Arab untuk mengebom negara-negara yang tidak mengiktiraf Israel, kata Presiden Amanah Muhammad Sabu. Pada 3 Januari 2020, sebuah drone Amerika Syarikat membunuh Major Jeneral Qasem Soleimani, Komander The Quds Force Iran. Kementerian Pertahanan Iran pada November tahun lalu mendakwa saintisnya yang mengutai Pertubuhan Inovasi dan Penyelidikan Iran, Mohsin Fakhrizadeh, telah dibunuh oleh penyerang yang didalangi Israel. Muhammad mengutuk perbuatan membunuh cerdik pandai lawan apabila gagal menyaingi kepintaran dan penghasilan kajian sains dan teknologi milik saintis-saintis berkenaan. Oleh itu, kita harap Duta Khas Malaysia ke Timur Tengah yang bertaraf menteri mesti bekerja keras melalui OIC supaya negara-negara Islam dan negara dunia ketiga terus tidak mengiktiraf Israel dan berusaha membantu Palestin untuk membebaskan bumi mereka dan mengembalikan pelarian Palestin ke tanah air mereka, ujar Muhammad yang juga bekas Menteri Pertahanan. Beliau juga menyeru Duta Khas Malaysia ke Timur Tengah yang bertaraf menteri, Datuk Seri Hadi Awang, tidak berdiam diri mengenai isu tersebut. Janganlah duduk diam sahaja melihat keadaan yang berlaku sekarang ini dengan kerjanya hanya pergi ke rumah Tan Sri Muhyiddin, Datuk Seri Najib dan Datuk Seri Zahid Hamidi. Itu sahaja perundingan-perundingan yang dilakukan. Sedangkan negara Islam lain sedang kucak-kacir dan semakin galak mengiktiraf kewujudan Israel, tegasnya. Kenyataan Muhammad itu dibuat pada sekitar Disember tahun lalu. Namun, sehingga ke hari ini, Hadi sekadar menulis di Harakah Daily membicarakan perkara yang gagal dipraktikkan oleh partinya walaupun telah berjaya menubuh atap bersama sebahagian pengkhianat bersatu, keadilan dan gerombolan kleptokrat sejak hujung Februari tahun lalu. Beliau kini mensasarkan serangannya kepada media yang berusaha menegakkan kebenaran dan bukan kepada Israel yang mengganas terhadap Islam. Media, kata Hadi, matlamatnya hanyalah untuk menghina Islam. Kini kita berada pada zaman berlaku perang media atau perang cyber yang semakin canggih dan paling canggih apabila media dijadikan senjata terpenting kerana peranannya bukan sahaja memasuki ke dalam negeri merentasi angkasa tanpa sempadan, bahkan memasuki ke dalam rumah dan pemikiran lalu mempengaruhi kehidupan manusia. Tulisnya di Harakah Daily 21 Februari lalu. Hadi mendakwa satu pendekatan media ialah mencari kesalahan orang Islam sama ada dengan menyebarkan fitnah atau jika benar-benar bersalah dijadikan senjata untuk menikam ajaran Islam. Secara sembrono, Hadi menuduh bagi musuh Islam, segala perkara yang haram adalah halal bagi mereka, menyebabkan salah laku mereka tidak diambil kira sebagai satu kesalahan kerana inilah makna kebebasan mengikut takrif mereka. Berdasarkan kenyataan sebelumnya, Hadi maksudkan musuh Islam itu ialah pihak media. Ini dapat dilihat daripada ayat hadis seterusnya. Peranan media yang menjalankan tugas syaitan untuk menyerang Islam ialah membesar-besarkan berita yang melibatkan orang Islam, khususnya para agamawan atau pemimpin yang terjerumus ke dalam maksiat atau dikira tersilap melakukannya. Pergerakan kumpulan ini terdedah apabila ada dalam kalangan anti-Islam dalam negara atau luar negara memberikan sokongan moral secara terbuka kepada mereka tanpa bersembunyi lagi dan mungkin juga sokongan kewangan secara tertutup. Kebetulan Malaysia kini baru sahaja mendapat derma sebanyak kira-kira RM505,000 Malaysia untuk membayar dendanya kerana didapati bersalah menghina mahkamah di atas komen yang dibuat oleh pembacanya. Hadi juga mengecam orang Islam yang bekerja dalam media yang tidak berani disebut oleh Hadi itu. Katanya, bahkan terdapat dalam kalangan orang Islam tanpa disedari mencari rezeki haram melalui kegiatan halus ini bagi menyara kehidupan diri dan keluarga mereka. Hasil sumber itu menjadi darah daging yang haram dan umpan ke neraka selepas mati kerana tidak beriman dengan kewujudan neraka. Ada juga yang sedar tetapi otaknya berada dalam perut. Maka perhitungannya seperti
dengan isi perutnya, iaitu kepentingan diri semata-mata. Wahai Duta Khas Perdana Menteri ke Timur Tengah, sebelum mengata orang Islam yang lain makan hasil haram, sudahkah Yang Berhormat menjalankan tugas yang diamanahkan kepada Tuan dengan penuh dedikasi? Tidakkah Yang Berhormat berasa ngeri menyara kehidupan diri dan keluarga menerusi hasil sumber gaji dan allowance tanpa bekerja sepenuhnya yang menjadi darah daging haram dan umpan ke neraka selepas mati? Sejujurnya, siapakah yang sebenarnya terlunjuk lurus kelingking berkait? Pemimpin Pakatan Harapan yang mengadakan mesyuarat pada 18 Februari 2021 sebelah suara berpendapat bahawa ekonomi negara perlu segera diselamatkan menerusi pakej rangsangan tambahan 45 bilion ringgit Malaysia untuk rakyat Malaysia dan sektor perniagaan. Mesyuarat tersebut dipengerusikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dan dihadiri Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng, Presiden Amanah Muhammad Sabu serta pemimpin utama Pakatan Harapan. Dalam kenyataannya, Majlis Presiden Pakatan Harapan merujuk kepada prestasi politik, ekonomi, sosial dan institusi yang telah merosot pada kadar yang amat membimbangkan pada sepanjang setahun ini. Dari segi per kapita, Malaysia merupakan negara dengan prestasi paling buruk di antara negara-negara ASEAN dengan 283,569 kes positif COVID-19 dan 1,056 kematian setakat 21 Februari 2021. Pertumbuhan KDNK bagi 2020 menguncup 5.6% iaitu lebih teruk daripada anggaran 4.5% di dalam belanjawan 2021 kerajaan. Kadar pengangguran pada 2020 meningkat ke 4.5%, jumlah paling buruk sejak 1993 dan 4.8% pada Disember walaupun terdapat peningkatan aktiviti perniagaan pada hujung tahun lalu, ujar kenyataan itu. Menurut mereka, golongan B40 dan M40 yang telah terjatuh ke dalam kategori B40 amat terkesan dengan situasi buruk ini. Nilai purata pendapatan garis kemiskinan kebangsaan bagi isi rumah di Malaysia telah disemak semula dari RM980 Malaysia ke RM2,208 Malaysia sebulan pada 2019. Dengan metodologi baru ini, kadar kemiskinan tegar di Malaysia telah bertambah baik dari 7.61% pada 2016 ke 5.6% pada 2019. Ini bermakna jumlah keluarga miskin telah berkurangan dari 525,743 isi rumah pada 2016 ke 405,441 isi rumah pada 2019. Walau bagaimanapun, dengan kegagalan mengendalikan krisis ekonomi yang sedang berlaku, jumlah ini dijangka akan meningkat. Pemimpin Pakatan Harapan berpendapat usaha yang sedang dilakukan kini amat tidak mencukupi. Kami masih menunggu Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk mengotakan janji bantuan kebajikan bulanan RM1,000 Malaysia yang perlu dipanjangkan kepada golongan yang menganggur, ujar mereka. Kerajaan Perikatan Nasional digesa segera meningkatkan perbelanjaan untuk ujian COVID-19, rawatan dan pengesanan kontak serta pelaksanaan pemberian vaksin. Kami masih melaksanakan di antara 50,000 ke 70,000 ujian sehari dengan kadar positif sekitar 6%. Jumlah ujian saringan perlu ditingkatkan 5 kali ganda jika kita benar-benar mahu membendung pandemik ini, kata pemimpin Pakatan Harapan itu. Hakikatnya, sewaktu Perintah Kawalan Pergerakan PKP 2.0, jumlah kluster berkait tempat kerja telah meningkat. Justru untuk mengekangnya, kerajaan wajar menyediakan subsidi bagi sebahagian daripada kos ujian secara tetap, khususnya bagi syarikat yang menggunakan pekerja asing yang tinggal di hostel beramai-ramai. Kos kepada kerajaan untuk subsidi ujian saringan ini sudah tentu lebih rendah berbanding kos kepada ekonomi yang ditanggung syarikat-syarikat, terutamanya perusahaan kecil dan sederhana iaitu PKS sewaktu PKP 2.0. Di samping itu, pemimpin Pakatan Harapan berpendapat program subsidi upah amat penting untuk majikan kerana ia membantu mereka mengekalkan jumlah pekerja, manakala subsidi bagi mengupah pekerja baharu perlu dinaikkan. Maksudnya, program subsidi upah iaitu PSU perlu ditingkatkan sewaktu dan selepas PKP 2.0 untuk memberi bantuan kepada syarikat yang terjejas, terutamanya PKS, bukan menghentikannya seperti yang diisyaratkan Perkeso.
Majlis Pakatan Harapan melihat bahawa kita bakal berdepan gelombang kemuflisan dalam bulan-bulan yang akan datang jika sokongan yang diperlukan tidak diberi. Mereka menyarankan sekurang-kurangnya moratorium pinjaman bank perlu dipanjangkan secara automatik dan tanpa syarat demi mengurangkan beban kos tetap syarikat yang terbeban. Akhir sekali, kita bakal menyaksikan satu generasi anak muda Malaysia yang akan mengalami pengurangan pendapatan dan ketidaktentuan ekonomi akibat gangguan terhadap proses pembelajaran mereka pada waktu pandemik. Dalam pada itu, dasar membuat pengumuman tergempar, contohnya pengumuman bahawa sekolah-sekolah akan mula dibuka mulai 1 Mac wajib diberhentikan. Kerajaan perlu menyatakan perancangan untuk menyelamatkan anak-anak ini yang disebut generasi yang hilang. Bagaimanapun, kerajaan cuba mengalih tanggungjawab ke atas kegagalannya membendung pandemik COVID-19 dengan mendapatkan pengisytiharan darurat dan menggantung parlimen. Untuk rekod, satu-satunya kerajaan di dunia yang melakukan tindakan yang sama ialah Myanmar yang tujuannya untuk mengekalkan kuasa setelah rampasan kuasa oleh kelompok ketenteraan. Kerajaan Malaysia tidak banyak bezanya, terutama selepas kehilangan majoriti di parlimen. Jika kerajaan yang sedia ada gagal menyelamat, membina semula dan mereformasikan ekonomi segera, demokrasi berparlimen perlu dikembalikan bagi membolehkan sebuah kerajaan yang mempunyai keabsahan untuk melaksanakan reformasi yang diperlukan. Nah, itulah suara hati nurani dan saranan wakil rakyat yang peduli dan memerhati. Jangan asyik sedap mulut menuduh kononnya Pakatan Harapan hanya mencari kesalahan kerajaan tubuh atap. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Aida Rayyan. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.